Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Dalam video saya kali ini, saya ingin melontarkan satu cabaran kepada Menteri Pendidikan iaitu Fadlina Siddiq. Apakah cabarannya? Kita intro dulu. Cerita ni macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi saya, Fadlina Siddiq ini, saya tak kata beliau ini merupakan Menteri Pendidikan yang paling gagal dalam sejarah negara kita ini. Ada je Menteri Pendidikan yang jauh lebih gagal. Tetapi, bolehlah saya katakan beliau adalah Menteri Pendidikan yang paling beremosi, paling kelang kabut dan paling cacah merbah dalam sejarah negara kita ini. Di mana kalau kita dapat lihat, banyak sekali arahan-arahan daripada KPM pada ketika ini seolah-olahnya macam tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu. Anda lihat sajalah seperti mana arahan mereka ketika mengeluarkan garis panduan berhubung dengan Minggu Solidariti Palestin tak lama dahulu. Di mana ada beberapa perkara yang kita rasa macam apa kebangangnya arahan ni kan? Yang keduanya berkenaan dengan isu kantin sekolah. Di mana isu kantin ini sebenarnya tak ada isu pun. Dari dulu sekolah-sekolah ini diberikan kebebasan untuk tentukan nak buka ataupun nak tutup kantin. Tengok komposisi pelajar, tengok jumlah kaumnya macam mana sebagainya. Kalau kantin sekolah-sekolah yang biasanya majoriti Muslim ataupun 100% Muslim, biasanya tutup je, tak ada masalah. Dan kalau kantin untuk sekolah-sekolah yang campuran, yang ada bilangan non-Muslim yang agak ramai, dan buka je lah, which is tak ada isu pun sebenarnya. Tetapi arahan Kementerian Bawah Fadlina, semua kantin kena buka. Itu isu masalahnya. Tetapi saya akan cerita tentang isu-isu ini. Saya nak cerita tentang isu berkenaan dengan apa yang telah diluahkan oleh Adun Jitra iaitu Dr. Haim Hilman baru-baru ini. Saya juga telah membuat video tersebut ketika itu di mana saya telah memanjangkan apa yang telah diluahkan oleh Dr. Haim di mana beliau dan juga exco-exco Kedah yang lain telah dihalang daripada menghadiri ataupun dijemput ke dalam mana-mana program melibatkan sekolah ataupun pelajar sama ada di dalam bangunan sekolah ataupun di luar sekolah dan sebagainya. Sampai satu tahap, pesta buku yang dibuat dekat luar sekolah. Penganjur telah jemput Adun Jitra ini untuk bagi motivasi kepada pelajar-pelajar SPM. Tengok-tengok dapat satu arahan, pelajar-pelajar tidak boleh dihantar ke pesta buku itu, maka berucaplah Dr. Haim di hadapan orang tua-tua sahaja. Jadinya, tuan-tuan sekalian, benda ini telah dilontarkan dan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan telah pun menjawab perkara ini. Ini jawapan Fadlina. Apa sahaja jemputan untuk pergi ke program-program sekolah menyertai aktiviti yang maknanya melibatkan orang kenamaan, ahli politik, NGO mesti mematuhi garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada garis panduan jemputan tersebut mesti dipatuhi dan juga mendapat maknanya pengesahan dan juga kebenaran. Jadi ada proses dia. Jadi kena ikutlah proses tersebut. Itu saja. Maksudnya KPM tidak ada halangan tapi tidak ada halangan, mesti mematuhi garis panduan tersebut. Jadi kena semak garis panduan tersebut dipatuhi ataupun tidak. Di sini tuan-tuan sekalian, Fadlina Siddiq telah mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada halangan. Kementerian Pendidikan benarkan sahaja pelajar-pelajar ini terlibat dalam mana-mana aktiviti, termasuklah yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan, ahli-ahli politik dan juga NGO. Maknanya kat sini, kata Fadlina, Dr. Haim ni tidak ada isu pun untuk hadir ke mana-mana program anjuran sekolah-sekolah ataupun berjumpa pelajar atas kapasiti Adun Jitra. Bahkan sebagai orang Perikatan Nasional pun tak ada masalah. Sebab Fadlina sendiri kata tidak ada halangan untuk pelajar hadiri majlis-majlis yang didatangi oleh ahli-ahli politik. Cumanya Fadlina kata kena ikut garis panduan. Kena ikut ketetapan yang telah dibuat oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau dah ikut semua itu, cantik everything, maka tak ada masalah pun untuk sesiapa sahaja menghadiri apa-apa program melibatkan pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya. Yang ini kita pelik tuan-tuan dan sekalian. Kita nak tanya juga, adakah jawapan ini terpaksa dikeluarkan sebab dah terkantoi, termalu bila kita bangkitkan tentang ramai je ahli-ahli politik daripada kerajaan, blok kerajaan buat program dekat sekolah, back to school lah, itulah, nak sampaikan segala mak bapak sumbangan dan macam-macam lagi yang menunjukkan betapa semua ini tidak adil sebenarnya. Jadinya Fadlina Siddiq pun bertaici agaknya. Dia kata, tidak ada masalah pun untuk mana-mana ahli politik hadiri program dengan pelajar-pelajar ini asalkan garis panduan dan juga ketetapan KPM dipenuhi dan macam-macam lagi. Jadi di sinilah kita nak mempersoalkan. Apakah garis panduan itu? Apakah ketetapan itu? Kita nak tahu sebenarnya.
Adakah garis panduan dan ketetapan itu telah diedarkan secara terbuka? Maknanya pejabat ada pembangkang pun tahu, pejabat kerajaan negeri yang pembangkang pun tahu, semua pihak tahu termasuklah ibu bapa dan guru-guru. Ataupun garis panduan itu cuma ikut budi bicara pegawai yang menyusun program-program itu saja. Kalau pegawai itu jenis little bolian, lantaklah ikut garis panduan. Ketika garis panduan dia tak boleh atas alasan tak ikut garis panduan dan macam-macam lagi. Jadi benda-benda inilah, jawapan-jawapan yang pelik-pelik seperti inilah yang mengundang kepada salah guna kuasa dan juga penyelewengan dari segi pelaksanaannya, wahai Fadina. Jadi dengan video ini, saya dengan secara rasmi, secara tegas dan secara tuntas mencabar dan meminta Kementerian Pendidikan Malaysia, mencabar dan meminta Fadhilina Siddiq selaku Menteri Pendidikan agar mengeluarkan secara terbuka, secara terperinci apakah garis-garis panduan, apakah ketetapan, apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk seseorang ahli parlimen ke atau NGO ke atau orang kenamaan ke untuk hadir ke sekolah bagi menghadiri program-program berkaitan dengan pelajar ataupun untuk hadir ke mana-mana program berkaitan dengan pelajar ataupun sekolah dekat luar kawasan sekolah. Saya cabar agar anda semua, KPM, Menteri KPM dan sesiapa saja, keluarkan garis panduan itu, keluarkan ketetapan itu dengan jelas dan tuntas biar semua pihak tahu, termasuklah kerajaan negeri pembangkang, termasuklah adun-adun pembangkang, termasuklah Perdana Menteri, termasuklah guru-guru, termasuklah ibu bapa dan terutamanya kepada pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri. Dan selepas ini, lepas garis panduan itu dikeluarkan, kita nak perhatikan. Selepas ini sekiranya kalau ada jemputan terhadap adun-adun pembangkang ataupun adun-adun negeri pembangkang sebagai contohnya kan, atau ahli-ahli parlimen pembangkang yang di mana sekolah itu terletak di kawasan parlimen mereka, adakah selepas ini sekiranya kalau MP pembangkang ke adun pembangkang itu, ahli politik pembangkang itu memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan, adakah permohonan mereka akan diterima? Adakah mereka akan dibenarkan untuk hadiri program-program seperti itu? Ataupun tetap akan dihalang dengan pelbagai alasan dan sejuta kata-kata? Saya cabar, wahai Fadlina, tolong keluarkan cepat-cepat. Terutamanya kalau boleh siapkan dalam bulan Ramadan ini juga. Bulan Ramadan anda tak boleh tipu, berdosa besar. Sia-sia pahala puasa kita kalau kita menipu sebenarnya, betul tak? Jangan sampai satu hari nanti rakyat Malaysia menyedari betapa negara kita ini memang ditadbir sesuka hati mengikut tembolok menteri dan juga orang-orang menteri. Seperti mana yang telah diamarankan awal-awal oleh Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.